review soalan SPM tahun 2019, soalan kertas 1. Ini bahagian pertama, part 1. So kita akan discuss tentang chapter 2. So chapter 2 ada lebih kurang dalam 13 soalan kesemuanya. Okay, number 1, gabungan bertanda manakah yang menerangkan dengan betul scalar quantity and vector quantity? Mana yang betul? Scalar dan vector. Ingat lagi tak? Chapter 1 Ini chapter 1 form 4. Okay, teka apa jawapan yang betul. Okay, mari kita tengok satu-satu. Okay, D vector ada magnitude betul, tapi vector pun mesti ada arah juga. So D salah. Okay, mudah je. C vector patut ada juga magnitude. So C pun salah. B scalar, skala, so dia tidak ada arah di situ. Maka B pun salah. Okay, maka jawapan harusnya A lah jawapannya. Scalar ada magnitude, tiada arah, betul. Boleh jadi base, boleh jadi derive. Ni betul, jawapannya ialah A. Soalan pertama mudah. Soalan nombor 2, systematic error is caused by the apakah sebab ralat sistem ni? Apakah punca utamanya? Maka biasanya systematic error ni is caused by the instrument, peralatan yang kita guna. Okay, D change in the surrounding temperature. Ini dah di bawah random error, bukannya systematic error. Mistake in the measuring pun sama dalam tajuk random error juga. Position of eye, ni parallax error. Parallax error pun dalam random error. Maka jawapan yang betul mestilah instrument use, alat yang kita gunakan. Mungkin rosak atau sebagainya. Maka contoh systematic error ialah zero error. So kosong dia tidak kosong, jarum dia tak tunjuk pada kosong. Okay, nombor 3, diagram 1 show 4 point on the floor. A student asked to move from point P to S through Q and R. So dia kena gerak P pergi S, tapi kena lalu Q dan R tu. So kita lukiskan dulu P pergi Q, pergi R dan pergi S. So manakah yang mewakili sasaran ataupun displacement pelajar itu? Okay, P, Q, R, S tu ialah distance sebenarnya. Kalau displacement biasanya is the shortest path ataupun shortest distance. So kita boleh ambil daripada awal initial point hanya ke final point sahaja. So kita akan gariskan initial to final sahaja. Maka itulah yang mewakili displacement, jarak yang paling pendek. Jawapannya ialah A. Senang saja, nombor 3. Ini chapter 2 lah. Okay, number 4, kita diberi displacement time ataupun sasaran masa graf S over T. So apa yang ditanya? Berapakah velocity, halaju bagi toy car tersebut? Okay, untuk cari velocity biasanya kita gunakan gradient dalam graf ini. S over T, gradient mewakili velocity-nya. Senang saja. Okay, gradient tu, how to find gradient? How to find kecerunan? Guna formula tu, y2 minus y1, x2 minus x1. Senang saja. Okay, mana y2 nya? So kita ambil titik terakhir itulah y2 dia. Tu 3.0 itulah y2 dia. Mana titik mulanya? Ialah dekat kosong. Itulah y1 nya, di kosong. Okay, x2 pula di mana? x2 pula di titik terakhir sekali nanti. Okay, kita tandakan dulu 3 tolak kosong. Okay, x2 pula kita ambil x2 2.0 tu, titik akhirnya situ. Itulah x2 dan x1 ialah kosong juga. Maka 2.0 minus 0. So kita akan dapat 3/2. Tapi dalam fizik kena jadikan perpuluhan. So 3 bagi 2 kita akan dapat 1.5 meter per second. Itulah jawapan bagi kelajuan halaju kereta tersebut.
Okey, Raja 3 menunjukkan seorang lelaki menyentap. So disentap dengan cepat. So air tak tumpah. Kenapa? Why the water is keep stationary? Maknanya dia tak berubah, dia tak ikut pergerakan alas meja tu. Ini ialah tajuk inertia, tahu kan? Mesti tahu tajuk inertia, ataupun di bawah Newton first law of motion. Bila objek tu bergerak, kekal bergerak. Objek tu berhenti ataupun tak bergerak, kekal tak bergerak, kecuali ada external force, daya luar. Maka jawapannya sama ada inertia ataupun Newton first law of motion. Jawapannya A tadi. Dan benar. Okey, ini tajuk apa ini tajuk shoot a toy pistol, a bullet shoot out at velocity v from the pistol. So ini lebih kepada tajuk what is the velocity of the bullet tadi tu. Maka ni di bawah tajuk momentum, principle conservation of momentum, prinsip keabadian momentum. Di bawah explosion, kes tentang explosion ataupun letupan. Okey, explosion momentum awal kosong, sebab pistol tak bergerak, dengan peluru pun tak bergerak. So kosong equal to M1V1 minus M2V2. Minus sebab ada arah yang berlawanan, pistol ke belakang, peluru ke depan. So cikgu biasa akan jadikan dia M1V1 equal to M2V2. Senang sahaja, kita letakkan formula yang betul, dapat jawapan yang betul. So M1, apa M1? Ialah pistol, mass of the pistol, jisim pistol tersebut 0.1 kg, dan diberi juga V1, kelajuan pistol, tapi dia ke belakang, pistol tu kelajuannya ke belakang, diberikan. Okey, M2, mass of the bullet, peluru tu ialah 0.01 kg. Okey, dan V2 itu yang kita kena cari, apakah kelajuan peluru tersebut. Okey, so kita masukkan saja formula. So kita tak payah fikirlah sama ada negatif positif, kita masuk je nilai. So kita akan dapat nanti jawapan sendiri. Okey, 0.1 M1 V1 letakkan, M2 0.01, V2 tak tahu. Okey, so kita letakkan kalkulator, 0.1 times 0.05 over 0.01 untuk cari V2. Okay, bagi dengan 0.01. So kita akan dapat kelajuan peluru tersebut berapa, tekan kalkulator sikit, kalkulator. So kita akan dapat 0.5 meter per second. Itulah kelajuan peluru tersebut. So jawapannya ialah apa jawapannya? Ialah C. Okey, jawapannya ialah C. Okey, seterusnya nombor 7. Raja menunjukkan sebuah kereta sedang memecut di atas lebuh raya. Soalan tanya, the net force acting on the car is, so berapakah daya bersih? Daya bersih ni kita kena tambahkan semua daya yang ada, depan, belakang. So kita sekarang ada daya ke depan P, ataupun dia punya thrust, thrust dia, ataupun R dia, daya ke belakang, ataupun friction dia, ataupun geseran tayar tu. So ada dua daya, kita kena tambahkan kedua-duanya untuk dapatkan daya bersih. Senang saja. So net force kena tambahkan semua daya yang ada, tapi kena tengok arahnya. Maka P tambah, maka friction tu ke belakang, so kita kena tambah dengan negatif R. P tambah negatif R, sebab negatif R tu arahnya ke belakang. Jawapannya adalah D. Nombor 8. Okay, diagram 6 show parachutist landed safely when the parachute was functioning well. So penerjun selamat kalau payung terjun tu berfungsi. Apakah faktor membuatkan ini berlaku? Apakah faktornya? Apa fungsi parachute tu? Untuk menambahkan masa impact atau masa hentaman. Maka kalau hentaman tu cepat,
mungkin akan teruk penerjun ni maka masa tu kena lagi lama. Lagi lama masa, lagi kurang dia punya impulsive force. Tu formulanya. Lagi panjang masa, kurang impulsive force, kuranglah kecederaan. Reduce injury. Itu tujuan letak payung terjun, untuk bagi panjang masanya. So jawapannya ialah C. 9. Which safety feature will reduce the risk of the neck? Ni untuk neck kita. Untuk safety dekat leher kita. Kalau kita dilanggar dari belakang, so kita akan terhentak ke belakang macam tu. So apakah caranya? So kita kena ada satu safety lah, alat keselamatan yang boleh memanjangkan masa hentaman leher kita ni. So maknanya untuk leher saja alat keselamatannya ialah kita kena guna headrest. Okay. 10. Mangosteen fall from a tree, apakah yang tidak berubah? Apakah kuantiti yang tidak berubah? Kalau sekiranya mangosteen, buah manggis itu jatuh dari pokok, apa yang kekal? Okay, contoh kita lukiskan. Maaf tak lawa lukisan ni. Contoh saja. Okay, jatuh ke bawah. Okay, apa yang tak berubah? Okay, bila jatuh ke bawah, apa yang menariknya ialah graviti. Graviti tu ialah graviti yang sama. Maka di sini velocity-nya, apa berlaku pada velocity? Akan meningkat. Sebab adanya pecutan, maka velocity akan meningkat. Gravitational potential energy, dia akan berkurang. Sebab tinggi, maksimum, makin rendah dia akan jadi makin berkurang. Maka EG dia maksimum di atas, minimum di bawah, maka dia akan berkurang. Untuk kinetic energy pula, dia sebenarnya makin bertambah. Sebab dia makin laju kan. Makin laju, maka tenaga kinetiknya makin bertambah. Maka yang kekal tak berubah ialah acceleration. Sebab graviti yang sama menariknya. Pecutan graviti yang sama. Always, berapa nilainya? 9.81 meter per second square. Itulah pecutan graviti. Maka ini saja tak berubah. Soalnya soalan 11. Okey, kita ada satu kotak yang pegun, yang tak bergerak. Maka kita anggap dia sebagai balance, ataupun semua dayanya adalah sama. Maka net force pun akan dapat 0 Newton. Sebab daya sama, maka tak ada yang lebih dayanya. Semua dayanya dapat diseimbangkan. So, apa kalau kotak tak bergerak? Okey, apa yang daya yang kena sama? So, semua daya yang adalah atas, bawah, kiri, kanan. All the forces should be the same. Atas, bawah, kiri, kanan. Untuk rajah ni ada 4 daya. Kita ada frictional ke depan, ke belakang ialah force dia. Maka dua-dua daya ni kena sama. FC sama dengan FR. Satu Tapi jangan lupa kita juga ada daya ke atas. Ke atas dan ke bawah pun kena sama. Maka ke bawah dia bukan graviti, bukannya weight. Weight dia dah jadi ke tepi. So kita kena jadikan dia sebagai trigonometri. Untuk dapatkan daya yang opposite normal tu tadi, kita kena guna trigonometri. Sebab kita baru diberi mg. Mg tu dia punya hypotenuse. Maka daya yang opposite normal tu adalah adjacent. Maka daya opposite normal tu ialah adjacentnya. Maka kita kena cari adjacent dia punya formula dulu. Maka adjacent dengan hypotenuse adalah cos. Maka adjacentnya formula ialah mg cos theta. Itulah yang opposite pada normal tadi. Maka jawapannya ialah D. Okey. Dia tak suruh kira pun, dia suruh tahu je apa daya yang kena sama. Okey, tak perlu kira. Okey, 12. Kita ada Ahmad push lawn mower, mesin rumput. So daya Ahmad tu 150 diberi dah. Okey. Dan jarak yang Ahmad, distance yang Ahmad gerak tadi dah 90 meter. Okey, soalannya, berapakah work done? Apa kerja Ahmad?
Okey, apakah formula kerja work? Work equal to force time displacement, F time displacement, Fs. Tetapi F yang kita ada ni tak sama arah dengan S. S pada paksi X, tapi force kita pada paksi yang condong. Maka kita perlu dulu cari berapakah dia punya Fx. So 150 Newton tu baru daya pada paksi condong, ataupun sebenarnya dia punya hypotenuse, hypotenuse-nya. So kita nak cari apa? Nak cari dia punya adjacent. Fx tu dia punya adjacent. Maka adjacent dengan hypotenuse diwakili oleh cos. Cos theta. Okay, itulah formulanya, senang saja. Maka Fx tu adjacentnya, kita kena ingat. Okay, so sekarang ni nak so kita diberi dah angle dia, cos 32 darjah. Okay, sama dengan adjacent tak diberi lagi, ataupun itulah F yang kita nak, bagi dengan hypotenuse adalah 150 Newton. Maka Fx yang kita nak tu ialah 150 Newton cos 32 darjah. Okey, senang saja. Maka F yang kita nak tadi tu kita darabkan, 150 darab dengan cos 32 darjah, kita akan dapat Fx dia ialah 127.2 Newton. Itu baru F yang kita kena ada. Okey, boleh kita berdarabkan dengan dia punya displacement. 127.2 times 90. So work done yang sebenarnya ialah berapa? Cuba tekan 127.2 times 90, kita dapat 11,448 joule. Jawapannya. So jawapannya dah diberi C, 11,449 joule. Okey, itu saja untuk soalan ada lagi so 13 soalan tentang spring. Masih lagi dalam chapter 2. Okey, arrangement of spring used by a mother when her child gaining weight. Maknanya anak dia makin berat, maka dia perlukan spring yang lebih kuat. Maka dia akan susun secara parallel, berat bertambah. So untuk menampung berat yang besar tu, dia kena kuat, spring tu kena kuat. Okey, so kenapa, why parallel spring, ataupun mengapa susunan selari digunakan. Soalan ni tanya, mengapa susunan selari digunakan? Tadi cikgu dah beritahu kan, kenapa dia gunakan selari, sebab dia perlu spring yang kuat ataupun stiffness dia yang tinggi. So jawapannya itulah saja, untuk menambahkan kekuatan ataupun stiffness of the spring. A jawapannya.